Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-mu'allif al-allama al-habib Ahmad bin Zain bin Alawi bin Ahmad al-Bashir fi kitabih Risalatul Jami'ah wa Tazkiyatin Nafi'ah ila an qala fi qism al-aqidah أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا مع الإخلاص والتصديق، فمن لم يكن مخلصا فهو منافق، ومن لم يكن مصدقا بقلبه فهو كافر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita sambung kuliah subuh kitab Risalah Al-Jami'ah Tazkirah An-Nafi'ah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Semalam Ustaz Syahid dah baca muqaddimah yang muqaddimah pengarang, ya? Apa yang nak disebutkan di sini tentang muqaddimah ni, Al-Habib Ahmad bin Zain letakkan hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Itu satu bab, satu perkara. Hadis tu dah dibaca semalam. Selepas tu disebutkan lagi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu biha tariqan ilal jannah. Okey, hang tu pun antum dah baca semalam kan? Apa yang nak dibaca di sini sebelum kita masuk rukun Islam ni, disebut oleh Al-Habib Ahmad bin Zain, wa ba'du fa hadhihi masailu mukhtasarah min ba'di kutubi Hujjatil Islam Al-Ghazali. Kitab ini adalah dihimpunkan beberapa masalah yang ringkas, sebagai kata ringkas, daripada sebahagian beberapa kitab Imam Al-Ghazali. Yang anak nak sebut di sini yang belakang tu, last sekali. Man arafaha, sesiapa yang mengetahuinya. Maksudnya apa? Belajar kitab ni. Tunggu yang tidur belakang. Razi. Man arafaha, sesiapa yang mengetahuinya. Mengetahuinya tu macam mana kita nak tahu? Bukan mengetahui tentang kitab ni, bukan mengetahui Risalah Jami'ah, kitab tu Habib Ahmad bin Zain, bukan macam tu. Mengetahuinya maksudnya dia faham kitab ni. Arafaha, nak faham macam mana? Kena belajar lah. Maksudnya siapa yang belajar kitab ni sehingga dia mengetahui, faham kitab ni. Wa amila biha, dan beramal dengannya. Baca, faham dan beramal dengan kitab ni. Apa yang dapat? Narju, kami berharap. Kami tu siapa dia? Siapa dia kami? Siapa dia? Tak dengar. Kami berharap. Siapa dia kami? Pengharapan. Pengarang. Cakap kuat sikit. Pengarang lah. Kami tu, kenapa dia kata kami? Sebab uslub macam tu. Kita bila bercakap, sebahagian orang lah, bila bercakap macam Habib Omar kan, bila bercakap di depan dia uslubnya macam ni. Kita kalau bercakap dengan orang yang lebih besar dari kita kata anta ke antum. Tu memang dhamir dia. Anta tu seorang, antum ramai, tapi dia sirah ta'zim, membesarkan. Maksudnya kalau kita bercakap dengan ustaz ke cakap dengan orang yang lebih besar dari kita kata antum nak pergi mana ustaz? Kita tak kata anta nak pergi mana. Panggil ustaz anta nak pergi mana? Macam kawan dia kan. Anta tu sama dengan maksud engkau, maksud hang kan.
Macam dia kata, ustaz hang nak pergi mana? Kata okey, sebab tu kita tak guna perkataan anta untuk orang yang lebih besar dari kita guna antum. Bila kita bercakap pula, bila anta dengar dalam ceramah Habib sebut guna kalimah nahnu. Nahnu tu bukan nak masuk kata Habib nak besarkan diri dia. Itu uslub bila bercakap depan orang ramai. Guna perkataan tu nak maksudnya kita bukan kita penceramah kepada orang yang lebih yang bawah dari kita, tapi bukan nak angkat diri kita tu. Dalil dia, bukti je, bila Habib cakap dengan kita seorang personal, Habib takkan guna nahnu. Habib guna saya, ana, ataupun al-maksud guna dhamir ana. Maksudnya alif lah, bukan nun. Tamam. Tapi bila berceramah memang macam tu. Kalau anda tengok mufti, bekas mufti wilayah Datuk Dr. Zulkifli kan banyak dia bila dia cakap, dia kata kami tu maksud dia kan. Jadi kena faham, narju lahu minal, kami berharap. Kalau dalam Al-Quran pun Allah guna nahnu kan. Nahnu khalaqna, apa dia ayat inna, apa dia ayat khalaqnakum wa ma ta'malun tu? Tak ingat. Kami yang menjadikan kamu dan apa yang kamu lakukan. Banyak ayat-ayat Quran dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala guna kalimah nahnu. Nahnu kami kan. Kami jadikan. Kami tu siapa dia? Allah lah. Tu uslub bahasa Arab macam tu. Okey. Narju lahu minallah, kami berharap baginya. Bagi siapa? Man arafa wa amila biha tu. Kami berharap baginya. Kami tu saya, Habib Ahmad bin Zain, berharap baginya minallah, daripada Allah, an yakuna, semoga dia ni akan menjadi min ahlil ilmi, akan menjadi ahli ilmu, zahiran wa batinan, ahli ilmu yang zahir dan batin, ilmu yang dalaman, ilmu luaran. Di sini dia kata ilmu zahir, ilmu hukum syariat, umum fiqh, tentang hukum-hukum ni lah. Ilmu batin, ilmu tentang hati, ilmu tasawuf. Tamam. Okey, wabillahi taufik. Jadi apa istimewa doa ni? Apa istimewa doa ni? Kami dulu masa belajar dulu kitab ni, kali pertama belajar kitab ni di Ribat Syihir, Ribat Al-Mustafa Syihir. Syihir dekat Hadramaut lah, cawangan Darul Mustafa. Ada satu cawangan Darul Mustafa, Ribat Al-Mustafa Syihir. Perjalanan daripada Tarim nak pergi situ naik kereta mungkin 6 jam lebih kurang lah. Syihir ni terkenal, orang panggil Bintu Tarim, anak perempuan Tarim. Nama Syihir tu satu pekan lah, macam Ampang je lah Syihir. Dia ada mukalla ni bangunan pekan, satu daerah di tepi laut, maksudnya di kawasan tepi pantai, di dekat pantai. Kita belajar kat Syihir tu, bukan kita yang pilih, dalam Mustafa yang hantar pergi situ. Rubat masa kami belajar dulu, antara furuk dalam Mustafa, rubat Syihir, rubat Al-Mustafa Syihir, rubat Mukalla, rubat Raudhah Al-Mukalla, tepi Mukalla dengan Syihir tu dalam setengah jam lebih kurang, dekat laut juga. Yang ribat Mukalla tu memang depan laut, duduk di atas bangunan dia tu, anda nampak laut tepi tu, tapi laut yang macam pekat lah, dia macam apa, yang batu-batu lah. Ada juga kawasan pantai. Jadi masa kami belajar 6 bulan ataupun tahun yang pertama tu, kita masuk kat Rubat Syihir tu, baca kitab ni. Di akhir nak khatam kitab ni, belajar dengan Habib Al-Muhdar Al-Andalus. Habis kitab ni, kebetulan Habib Omar datang. Habib Omar datang ke Syihir sebab ada majlis. Habib Omar selalu datang 2 kali kat Syihir setahun. Ni yang majlis besar lah, majlis Zawad Jama'i. Zawad Jama'i tu, Zawad Jama'i, dia buat perkahwinan secara ramai-ramai. Buat berpasang-pasang, akad nikah dibuat satu tempat, buat kenduri besar-besar lah untuk orang situ.
Lepas tu satu hari Habib Umar datang time Maulid di sana buat 40 malam berturut-turut. Setiap malam ada masjid buat, ya, satu masjid Melayu tempat ni, Habib datang time tu. Jadi kami ambil kesempatan untuk khatam kitab ni dengan Habib Umar. Habib Umar datang, lepas tu khatam kitab. Bila dibaca khatam ni kita ambil yang last, baca yang last depan Habib, kan. Habib kata kitab ni kecil. Kitab ni kalau anda baca memang tak lengkap. Kalau anda baca, ramai bila kita cetak kitab ni, orang kata tak ada lah kitab. Orang tanya, tak ada lah kitab yang lebih besar, kitab yang lebih lengkap. Sebab dalam ni kalau anda baca rukun sembahyang pun tak sebut semua. Ada benda-benda yang tak sebut semua, tak lengkap macam anda belajar kitab Safinah. Kita faham kenapa dia tak lengkap selengkap macam kitab lain. Sebab ni kitab asas untuk orang mula belajar. Sebab dalam mazhab Syafi'i, anda tak boleh baca satu kitab, okey, saya dah khatam kitab fiqh. Bukan. Anda belajar kitab Risalah Jami'ah, mula anda baca dalam silibus kita sini. Kita baca apa? Sebelum Risalah Mabadik tu bukan yang Darul Mustafa punya. Yang Darul Mustafa mula dengan Zakhirah dulu. Lepas Zakhirah tu ada yang kata bahagian tasawuf, ada yang kata bahagian fiqh. Dalam tu ada fiqh, dalam tu ada juga sirah, kan, walaupun kecil. Lepas Zakhirah anda akan masuk Risalah, kan. Risalah ni walaupun anda dah habis belajar, anda kena baca pula lepas tu Safinah tu pun walaupun dah lebih lengkap daripada ni. Lepas tu anda kena baca pula Mukhtasar Latif. Habis Mukhtasar Latif, baca lagi Sulmul Taufiq, benda yang lebih kurang sama tapi huraian dia lebih panjang. Sebab apa tak baca terus yang tinggi? Sebab kalau anda baca tinggi terus tak faham. Dalam mazhab Syafi'i susunan kitab dia tu tadarruj tu berperingkat. Lepas satu kitab anda kena baca pula kitab lain. Sebab anda tak akan faham semua benda dengan mengaji satu kitab. Sebab bila kitab kecil ni ada yang tak disebut dalam kitab besar dah. Sebab dalam kitab kecil dah sebut dah. Kalau anda naik terus kitab yang panjang, yang paling besar sekali, tak faham. Sebab ada yang benda kecil-kecil dalam tu dia tak sebut dah, dia tak hurai dah. Yang hurai tu kitab yang kecil dulu. Faham? Okey. Jadi apa faedah? Kenapa kitab ni jadi istimewa? Sebab dalamnya ada doa daripada pengarang kepada orang yang baca kitab ni. Habib Umar sebut, memadai kitab ni, benda yang paling besar sekali dalam kitab ni ialah doa daripada seorang pengarang yang disebutkan sebagai wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita kata wali? Kebanyakan habaib ni adalah para aulia. Orang akan petikai, macam mana Ustaz tahu kata dia wali? Itu atas pemerhatian orang. Kita tak kata secara yakin ini wali, ini wali, ini wali. Atas zon, kan? Atas sangkaan kita, nampak dia adalah orang yang istiqamah dengan amalan, orang yang sentiasa mengajak orang kepada kebaikan. Jadi kita dalam kita punya pandangan itu adalah seolah-olah macam adalah orang kata apa, ciri-ciri seorang wali tu ada. Jadi kita doa seorang wali, ataupun kita tak mahu sebut wali, okey, doa orang soleh, tak boleh nak petikai kan, kata orang soleh, memang soleh, siapa yang hidup di zamannya tahulah. Jadi doa daripada pengarang kepada kita yang baca kitab ni, dengan syaratnya kita baca, faham dan beramal. Tamam? Dengan menyandak. Okey, itu yang pertama. Wabillahi taufiq. Arkanul Islam, rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Allah Ustaz, rukun Islam yang Ustaz, saya ni mulanya terdika tahu dah rukun Islam semua ni. Kita baca lah. Kalau anda dah tahu, ramai yang tak tahu. Ramai lagi yang tak tahu. Rukun Islam, masuk rukun apa dia? Yang kata faham rukun tu apa? Razik, rukun Islam tu apa? Memang 5 perkara. Apa masuk rukun? Rukun tu apa? Tiang Islam. Apa maksud tiang? Rukun ialah, kalau dari segi bahasa, rukun maksudnya bahagian yang paling kuat dalam satu binaan. Dalam satu binaan yang paling kuat sekali apa dia? Tiang. Kalau tak ada tiang, boleh roboh bangunan. Ya ke Ustaz? Try lah buat. Tak ada tiang, bangunan sebelum dia buat ni, dia akan buat tiang dulu. Anda tengok satu besi, contoh ni kita punya tangan kita ni,
ada tulang. Tangan sini sampai sini ada tulang. Kalau tak ada tulang jadi apa? Lembik. Macam tu lah. Anda buat satu tiang ni pun, tiang ni anda kata dia rukun kepada bangunan. Maksudnya benda yang asas kepada bangunan, tapi dalam tiang tu ada benda lagi. Apa dia? Besi. Besi tu tiang kepada tiang ni. Kalau tak ada besi tu, lembik macam tangan tak ada tulang. Faham tak? Anda ambil satu simen, anda letak dalam acuan, bagi jadi panjang macam tu, kan? Anda tak letak besi kat tengah dia. Ada satu besi, anda buat acuan panjang, macam panjang lah, macam acuan, anda letak simen dalam tu, anda keluarkan jadi satu bentuk panjang macam tu. Okey, tu satu. Yang kedua, anda letak yang sama, anda letak besi dalam dia. Anda ambil, anda hempaskan kat tanah, tengok yang mana yang patah, yang mana yang tak patah. Yang patah yang tak ada besi. Tu masuk kata janibu syai' al-aqwa, satu bahagian dalam sesuatu benda yang paling kuat. Asas dia tu, itu tiang. Dan dalam segi syar'an, dari segi syarak, rukun ni maksudnya juzuk minal mahiyah la tatahaqqul mahiyah illa bihi, sesuatu bahagian yang penting, tidak akan terbina sesuatu itu kecuali dengannya. Islam itu tidak akan terbina kecuali kena ada rukun tu. Kalau orang tu tak buat rukun tu, macam mana nak kata dia tu Islam? Memang dia Islam, dari segi nama memang dia Islam, dan hukum dia pun dia Islam, tapi dia tidak ada asas ataupun benda yang penting dalam Islam dia tak buat. Dia tak semayang, dia tak puasa, dia tak zakat, dia tak haji. Yang pertama, yang paling penting sekali, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah, penyaksian tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Pesuruh Allah. Ini syahadah. Syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah ni ada beberapa syarat. Beberapa syarat. Ada orang nak mengucap, dia datang kepada anda nak mengucap 2 kalimah syahadah, ada syarat. Syarat untuk kita kata sah mengucap tu. Dia tak boleh mengucap macam tu je, dia ada syarat dia. Bukan semua orang mengucap masuk Islam. Dia kena ada syarat dia. Cukup syarat tu barulah dia dikira sebagai sah masuk Islam. Apa dia syarat dia? Yang pertama, siapa dia boleh ingat Safina? Tak ingat. Yang pertama, aqil, berakal. Orang yang nak mengucap tu kena berakal. Kalau dia orang gila, lepas tu tiap-tiap hari dia duduk dengar orang sebut asyhadu, dia duduk dengar orang azan, lepas tu dia duduk ulang kalimah asyhadu alla ilaha illallah tu, dia tu asalnya bukan Islam. Adakah dengan dia mengucap 2 kalimah syahadah itu yang dia sebut tu, adakah dia akan jadi Islam? Tak jadi. Tamam, dia kena orang yang sebut tu berakal. Yang kedua, syarat sah mengucap 2 kalimah syahadah yang kedua, baligh. Baligh maksudnya cukup umur. Cukup umur ni sama ada 15 tahun. Qamariyah tahdidiyah, 15 tahun tepat umur dia 15, ataupun pernah keluar air mani bagi lelaki dan perempuan umur 9 tahun ke atas, pernah keluar air mani tu, maka dia tu baligh. Dia dikira baligh lah, jangan buat pelik pula. Tanda baligh ni ada 3. Sama ada yang pertama, keluar air mani bagi lelaki dan perempuan umur 9 tahun ke atas. Kalau 8 tahun dah keluar air mani, tak dikira baligh lagi. Yang kedua, keluar darah haid bagi orang perempuan 9 tahun ke atas, tu baligh bagi orang perempuan. Yang ketiga, kalau tak pernah keluar air mani ataupun tak pernah keluar haid, cukup umur 15 tahun ke atas. Kalau dia kata saya umur 20 Ustaz, tak pernah keluar air mani lagi, tak pernah mimpi, tak pernah apa, tak pernah keluar darah haid, tetap baligh dengan umur 15 tahun. Tamam. Syarat kedua ialah baligh. Orang yang nak mengucap itu mesti baligh. Kalau dia belum baligh, dia mengucap, kita pelihara seorang anak orang bukan Islam, non Muslim, kecil-kecil kita ambil dia jadi anak angkat, kita bela dia, bawa dia mai surau, semayang,
pergi macam-macam lah, sampai orang nampak dia tu macam orang Islam. Macam mana? Dia tu lahir daripada mak ayah yang bukan Islam. Bila dia balik nanti, kena minta dia mengucap. Walaupun dia banyak kali dah mengucap masa dia semayang semua kan. Sebab dia masa tu tak dikira betul-betul sah. Tapi kita kena ajak lah semayang daripada awal. Quran semua tak ada masalah. Sebab dia belum balik tu kan. Bila dah balik, suruh dia mengucap. Yang ketiga, akil balik. Yang ketiga, mukhtar. Mukhtar maksudnya pilihan sendiri, bukan dipaksa. Bukan dipaksa. Orang yang nak mengucap dua kalimah syahadah tu bukan dipaksa. Kalau dipaksa tak kira. Tamam. Yang keempat, mesti tertib. Ada tertib antara kalimah syahadatain. Mesti dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, lepas tu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tak boleh nak mengucap, okey saya nak masuk Islam, saya nak mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Dia terbalik. Tak boleh. Dia kena buat ikut tertib. Yang kelima, al-muwalah, mesti ada muwalat. Mesti berterusan, berturut-turut antara dua kalimah syahadah. Dia mengucap tu dalam satu majlis. Apa maksud? Bukan majlis kena buat satu event besar tak. Majlis tu maksud sekali duduk mengucap. Okey, Tok Imam kata okey mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Bila Tok Imam kata wa asyhadu anna Rasulullah, dia kata jap Tok Imam, yang satu lagi tu kita berhenti rehat dulu nanti kita sambung. Kita pergi minum dulu, nanti kita sambung balik. Tak boleh. Kalau nak minum dulu, pergi minum, nanti ulang balik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, itu antara syarat untuk sah kalimah syahadah. Ada juga sebagian ulama menambahkan syarat, kena dengan kalimah asyhadu. Asyhadu tu kena ada. Okey, ni mengucap kalimah syahadah. Tamam. Kalau ada orang nak masuk Islam, apa nak buat? Tiba-tiba ada orang datang, saya nak masuk Islam, boleh ajar dia mengucap. Jangan tunggu pergilah kat majlis Islam, pergi, saya tak tahu, saya orang nak masuk Islam ni, nanti saya bawa kamu pergi ke Jais, kita mengucap kat sana. Pergi on the way pergi, accident, meninggal. Siapa nak tanggungjawab? Orang tu nak masuk Islam, mengucap dulu, lepas tu bawa pergi ke sana untuk daftar. Daftar nama untuk masuk Islam tu. Daftar tu prosedur rasmi biasa ni. Tamam. Itu yang pertama. Yang kedua, rukun Islam, iqamus solah, mendirikan solat. Solat ni ada berapa? Nak tulis. Pembahagian solat. Solat ada solat wajib, ada solat sunat. Solat wajib tu ada dua. Satu yang fardu ain, satu fardu kifayah. Fardu kifayah apa dia? Solat jenazah. Fardu ain, apa beza fardu ain fardu kifayah? Fardu ain setiap orang kena buat. Fardu kifayah orang ni buat, kita tak payah. Bukan macam tu. Terjemahan dia sepatutnya fardu kifayah orang lain kita buat, orang lain tak payah, barulah setiap orang nak buat. Ni terjemahan kita lah, bukan terjemahan ikut kitab. Maksudnya fardu kifayah ni siapa dah ada orang yang buat, jadi yang lain tu tak perlu nak buat dah. Okey. Fardu ain ni setiap orang kena buat. Sembahyang fardu ain apa dia? Sembahyang fardu 5 waktu. Maksudnya yang wajib ni, yang wajib, sembahyang yang wajib. Fardu 5 waktu tu yang wajib. Qada, kan jika tertinggal yang wajib kena qada. Siapa-siapa yang tertinggal dia kena qada lah. Tamam. Itu sembahyang yang wajib. Sembahyang yang wajib lagi sembahyang nazar. Siapa dia yang dia nazar, dia wajib sembahyang. Dia nazar nak sembahyang duha, wajiblah sembahyang duha tu pada dia, walaupun asal hukumnya sunat. Tamam. Okey, sembahyang sunat pula. Sembahyang sunat, pembahagian sembahyang sunat. Tadi kan kita buat as-salah ada dua, bagi dua. Sembahyang fardu, sembahyang sunat. Fardu tu fardu kifayah ataupun fardu ain. Fardu ain tu apa dia? Yang anda sebut tadi ada 3. Solat fardu 5 waktu, solat qada, solat nazar. Nak buat petang minda kan. Okey. Tu sembahyang fardu. Fardu kifayah tu sembahyang solat jenazah. Yang sunat. Sunat ni ada terbagi pada 3. Solat sunat terbagi pada 3. Solat sunat, ada pen tulis lah. Kan nak ajak cara nak menulis. Solat sunat tu terbagi pada 3. Apa dia yang pertama? Solat sunat berwaktu. Solat sunat yang ada waktu.
Solat yang kedua, solat sunat yang bersebab. Yang ketiga, solat sunat mutlak. Maksud apa mutlak? Tiada waktu, tiada sebab. Faham? Solat sunat yang pertama, solat sunat berwaktu. Apa maksud berwaktu? Dia ada waktu masuk, ada waktu keluar. Contoh duha, dia ada waktu masuk. Bukan boleh setiap waktu untuk sembahyang duha. Dia ada waktu masuk, waktu mula dengan waktu habis. Waktu habis solat duha ialah azan zuhur. Anda boleh sembahyang duha sampailah ke sebelum zuhur, qabla zawal. Sembahyang tarawih ada waktu, sembahyang pagi, sembahyang witir ada waktu, sembahyang qabliyah ba'diyah ada waktu. Itu sembahyang berwaktu. Ada yang kedua sembahyang bersebab. Dia tak ada waktu tapi ada sebab. Kalau anda ada sebab tu, anda disunatkan sembahyang. Contohnya solat tahiyatul masjid, itu solat sunat bersebab. Anda masuk masjid, jadi anda disunatkan sembahyang tahiyatul masjid. Kalau anda tak masuk masjid, duduk luar masjid, kat tengah masjid tak masuk lagi, tak sunat lagi. Jadi apa waktu dia? Dia tak ada waktu, dia ada sebab. Cuma pembahagian dia ada 3 pula. Sebab dahulu, sebab serentak dengan sebab kemudian. Yang tu tak mau terang lagi, panjang. Dan yang ketiga, solat sunat mutlak. Tamam. Itu rukun Islam yang kedua. Yang wajib kita buat setiap hari ialah solat fardu 5 waktu sehari semalam. Itu wajib. Siapa yang meninggalkan solat dengan engkar kewajipan tu boleh jadi kafir. Kalau dia engkar tu maksudnya apa? Dia kata solat tak wajib. Kalau tak, kenapa tak solat? Malas. Tu malas tu dia tak dikira kafir, tapi dia fasik, maksudnya meninggalkan kewajipan. Tamam. Yang ketiga, zakat. Wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Zakat ada berapa? Siapa yang baru belajar zakat ni? Kalau yakin. Zakat ada berapa? 3. 2. Pembahagian zakat yang besar sekali 2. Zakatul badan, zakatul mal. Zakat badan dengan zakat harta. Zakat badan ni hantar kitab pun tak buka. Apa guna nama kitab ni? Orang suruh tulis. Ni kenapa anda pilih kitab di Jamiah ni? Sebab kebanyakan pelajar baru, banyak benda tak tahu lagi ni. Bahasa asal fardu ain ni. Kalau kita yang kelas yakin tu tutup kitab, tak tengok kitab, tak ada pen, tak apa. Ni pen pun tak ada. Cuba serius sikit belajar. Ni tidur ngapa. Tamam. Belajar ni sebab apa? Anda nak masuk kelas yang baca kitab fiqh. Tahun ke berapa? Mak adik fiqh baca lagi lah ni? Tak baca lah kan? Itu bila nak baca, mak ayah komplain, anak saya masuk tazkiyah 2 tahun dah, tak wuduk tak betul lagi. Anak encik memang wuduk tak betul lagi sebab dia tidur tengok orang mengajar. Kitab tak buka. Tak, orang bagi infak untuk baca, bukan untuk tutup. Tamam. Zakat ada 2. Zakat badan dengan zakat harta. Zakat badan tu maksudnya zakat fitrah. Masa bulan puasa tu. Nak kena cek kan, setiap orang ada buku, ada pen. Nak kena cakap. Mesti kena bawa pen. Kalau ada pensil kena asah dulu. Nak kena ajak sesuatu tu. Tamam. Izzafaran. Zakat badan dengan zakat harta. Zakat badan, zakat fitrah. Zakat harta ada 6. Ada 6. Yang pertama zakat haiwan. Zakat haiwan. Zakat haiwan tu 3 jenis haiwan saja kena zakat. Anda bawa pen juga? Tulis lah. Yang melangut saja. Pen tak akan jalan sendiri kalau tak gerak kan. Okey. Zakat haiwan ada 3 binatang yang wajib zakat. Kambing, lembu, unta. Itu saja kena zakat. Anda bela ayam 1000 ekor pun tak kena zakat. Kalau anda tak berniaga lah. Kalau berniaga kena zakat perniagaan. Okey. Yang kedua zakat. Zakat apa nama bahasa Arab? An-nabat. An-nabat, bukan al-banat. An-nabat maksudnya zakat tumbuh-tumbuhan. Zakat tumbuh-tumbuhan, sebut betul ada orang baca zakatul banat. Zakatul banat. Banat tu anak perempuan. Zakatul nabat. An-nabat maksudnya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ni terbagi bila 2. Satu bijirin, satu lagi buah. Bijirin tu
bijilin, benda yang dimakan oleh setiap negara, macam padi, macam gandum, tu faham, itu kena zakat. Kalau buah, zakat buah pula, zakat tumbuh-tumbuhan tak boleh dua. Satu bijilin, apa dia kena zakat? Bijilin yang dimakan oleh penduduk negara tu. Zakat yang kedua satu lagi, buah-buahan. Buah-buahan tu ada 2 jenis buah yang kena zakat. Anggur dengan tamar, kurma. Kalau tanam pisang satu ekar tak kena zakat, kecuali yang terjual pisang tu. Dah kena zakat perniagaan. Tamam. Zakat durian pun tak ada. Yang ada zakat perniagaan durian. Itu yang keberapa nak zakat tu? Yang kedua. Yang ketiga, rikas tu yang kelima. Langkah untuk ni. Yang kedua, yang ketiga zakat tu tijarah, zakat perniagaan. Apa-apa yang kita berniaga kena keluarkan zakat jika cukup nisabnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, zakat emas dan perak, az-zahab wal fiddah. Siapa dia yang simpan emas dan perak, cukup syarat-syaratnya, haul nisab, dan semua syarat-syaratnya, kena keluarkan zakat. Yang kelima, zakatul ma'din. Al-ma'din, ma'din ni zakat lombong. Dia lombong korek bumi, dia ada jumpa emas dengan perak, dia buat, bukan jumpa, maksudnya dia memang carilah. Macam orang buat galian petroleum tu kan, petroleum semua tu tak kena zakat. Sebab yang kena zakat ni emas dengan perak sahaja yang di lombong. Tamam. Yang terakhir, yang ni dalam kitab lah, yang terakhir, zakat rikas. Rikas ni harta karun, harta yang terjumpa dalam bumi, kena keluarkan zakat. Itu pun kalau emas dengan perak. Dan juga min dafinil jahiliyah, harta yang tertanam daripada zaman jahiliyah. Kalau kata harta tu baru jumpa, yang zaman bukan zaman jahiliyah, zaman Melaka. Melaka tu lepas jahiliyah kan. Jahiliyah dulu, 1400 tahun dulu. Jadi Melaka bila? Melaka lepas zaman Islam kan? Tu baru je. Okey. Itu zakat yang muqarrar dalam kitab 6. Zakat sekarang ni ikut fatwa, ada zakat pendapatan, ada zakat simpanan, ada zakat saham, ada zakat apa lagi? Kita SP keluar. Tu dia ada perincian dia lah. Wa shaum Ramadan, dan puasa Ramadan itu adalah satu kewajipan ataupun rukun Islam. InsyaAllah kita sambung esok. Bukan esok, hari Isnin insyaAllah. Sabtu Ahad kita cuti untuk kuliah subuh. Jumaat memang tak ada lah. Hari Isnin kita sambung balik insyaAllah. Wallahu a'lam. Coba. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علينا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا فعلا كرما ورزق كلك حلالا دائما وأخلاقك علما نهضى بخير ونكفى كل شر ربنا وسه لنا كل شيء وأقر بالرضا بك العيون واقضي على ربنا كل دين قبل أن تأتينا رسل المن واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى ما إلى الحق دعانا والوفاء بكتابه في للناس شفاء وعلى آله كلام شرفا وعلى أصحابه مصابه الغرر اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سوى ولا تدعنا مما خلف أمرك وعسى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من يا ربي اسمع فضل وجود من نال باكتساب من
علينا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدل هبي وآله وصحبه عداد تشي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسي وزلة عرشي ومداد كلماتي